Kita ada masa kita atur masa kita. Tapi bila Allah dah atur kita duduk dalam majlis ilmu, itu sebenarnya Allah benar-benar mempergunakan kita ke arah kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Begitu juga dengan orang-orang yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan dalam diri dia, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam agama. Kita jadi manusia yang faham agama, kita jadi manusia yang taat suruhan Allah, itu yang lebih penting, dan taat perintah Rasul. Kita jadikan Nabi sebagai tauladan dan teladan. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut banyak tempat menunjukkan ketinggian Nabi SAW. Di antaranya yang boleh kita bincang dalam surah Al-Ahzab ayat 21, bila Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perihal Nabi SAW dalam ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ayat ni mungkin kita dah bincang, cuma nak peringat je. Tengok tuan-tuan, betapa cantik dan indahnya kalam Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini. Allah sebut laqad kana lakum. Laqad tu adalah kalau orang mengaji bahasa Arab dia tahu itu adalah dinamakan taukid. Taukid nak menunjukkan dan menyatakan kesungguhan yang benar-benar. Lam tu lam taukid, qad pun makna taukid, dua taukid di situ. Tu dah nak sungguh-sungguh Allah Taala nak sebut benda. Fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah. Tengok Allah sebut perkataan Rasulullah dulu, uswatun hasanah. Kemudian perkataan uswatun hasanah tu, ikutan yang terbaik tu duduk selepas Nabi. Kemudian uswatun hasanah. Maknanya apa? Uswatun hasanah tu yang ikut Nabi. Uswatun hasanah tu mengikut Nabi. Bukan Nabi yang ikut uswatun hasanah. Bukan Nabi yang ikut kata apa ni contoh yang terbaik. Tapi contoh terbaik tu yang ikut Nabi. Ni ulama-ulama lughah, ahli bahasa yang membahaskan akan ayat ni, nak menunjukkan betapa kita kata orang Melayu Pulau Pinang ni kata apa, betapa dahsyatnya dari segi ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Kan mulianya, lagi dimuliakan daripada akhlak mulia. Hebatnya Nabi dihebatkan lagi daripada uswah hasanah tadi. Baik. Jadi Nabi tinggal pewaris, maka pewaris Nabi datang daripada golongan ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris bagi segala nabi. Dan bagi para nabi. Kita tak dan jumpa nabi. Kita tak sempat, memang tak dan jumpa nabi, tapi dengan golongan yang mendokong, golongan yang meneruskan perjuangan Nabi, kita ikut, bererti kita juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jadi macam golongan munafik. Kita bincang ayat sebelum ni dalam surah Al-Baqarah tentang golongan orang-orang munafikin, bukan setakat tak mau ikut, bahkan menghina, mengejek, kemudian perli pula. Dia buat nayak kat Nabi, buat cerita-cerita dongeng pasal Nabi, kemudian perli-perli pula ajaran yang Nabi bawa. Kemudian konon kata depa ikut, kami ikut engkau wahai Muhammad, sedangkan mereka bersama syayatinihim, kan, bersama syaitan-syaitan mereka dalam kalangan orang kafir Quraisy, yang mereka jadikan panduan dan pedoman. Sayang, Allah Ta'ala dah bentang untuk hidayah, tapi mereka pilih jalan ke kesesatan. Ishtaruna ad-dalalata bil huda, kan? Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kalau golongan orang, kalau ibaratkan peniaga, dah ada tak orang peniaga ni nak pilih jalan kerugian daripada jalan untung? Ada tak orang peniaga nak untung, nak rugi? Tak ada. Taubalahum, tak ada, kan? Peniaga semua nak untung, betul tak? Soal untung dia banyak, untung dia sikit, tu terpulang, kan? Kalau peniaga yang dia jujur, bagaimana Nabi dan juga para sahabat Nabi meniaga di
di kota Madinah, di kota Mekah, sehingga yang satu ketika dulu ekonomi Arab pada ketika itu dikuasai oleh golongan Yahudi, kan? Golongan Yahudi, dia ada banyak golongan Yahudi. Di antara golongan Yahudi yang pandai berniaga sekali digelar sebagai Banu Qaynuqa. Pernah dengar kan? Macam tak pernah dengar dah kan? Pelik ni. Golongan Yahudi mana ni? Kami tahu Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir. Dia ada satu lagi. Golongan dia ada puak-puak Yahudi ni pun banyak puak. Tapi yang masyhur ada 3. Bani Nadir, Bani Quraizah, dan satu lagi dipanggil Banu Qaynuqa. Nak sebut pun tergeliat tengkok. Qaynuqa. Dan ada satu pasar, satu market di sana dipanggil sebagai market ataupun pasar Qaynuqa, Suq Qaynuqa. Di pok ni depa kuasai ekonomi. Tapi bila mai Islam tunjukkan macam mana perniagaan yang patut, macam mana yang tak patut, maka orang Islam dan para sahabat Nabi berjaya pula menguasai bidang perniagaan tu. Maksudnya kalau ikut macam mana yang cara Nabi buat, macam mana yang Islam buat, macam mana yang alim ulama kita buat, insya-Allah kita akan menemui jalan keselamatan dan kebenaran, insya-Allah. Tapi kelompok orang munafik ni dah dibentangkan jalan ke hidayah, tapi dia pilih jalan ad-dalal, jalan kesesatan. Maka Allah Ta'ala letak golongan ni dalam neraka paling bawah sekali sebagai balasan yang setimpal untuk kaum. Dan bahkan golongan ini juga yang ada hari ni ada sebahagian kecil daripada sifat-sifat golongan munafik ni ada dalam kaum muslimin, yang tu yang tak seronok. Ingat tuan-tuan alim kita yang ada hari ni, tuan-tuan, datanglah Ramadan orang Pulau Pinang ni, kita kenal ke tak tuan-tuan alim kita ni? Kau tak kenal kot. Kalau saya sebut nama Syekh agak-agak kenal dah. Tuan-tuan pernah dengar nama Syekh Ahmad Bukhari? Nah, senyum tu, senyum kenal ke? Senyum sumbing ke senyum sumbang? Dia ahli majlis fatwa Pulau Pinang. Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah Bukhari. Tentang tahu cerita dia, masya-Allah. Salah seorang daripada ahli majlis fatwa Pulau Pinang. Lah ni duk ada lagi. Tentang pergi ke Masjid Kapitan Keling belah Penang sana kan. Mungkin kadang-kadang berjumpa, mungkin tak, wallahualam. Tapi yang ni banyak dah sahabat-sahabat yang cerita pergi jumpa, masya-Allah. Bukan sekadar alim, bahkan dia warak, dan bahkan dia dia ada karamah. Dia ada satu benda yang tak ramai orang tahu, dan tak ramai orang boleh orang kata apa, macam mana, macam kalau kita kan, kita tengok seorang tu agak-agak tengok tu, kita pandang dengan pandangan yang macam mana. Dia waliullah ni Allah pelihara, dan dia punya kedudukan pastilah dia dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Pernah saya satu cerita, ada ni lama ni, berlaku dalam 10-15 tahun yang lalu. Seorang sahabatnya dia mengaji di sekolah masyhur Pulau Pinang, masyhur tu, SMKN masyhur, lelaki jalan yang hitam lah kan, itu dekat Rawak tu lah kan. Dia ni memang suka mengapai hadis dan suka cari kumpul hadis, dan suka cari hadis-hadis yang sahih. Ada satu hari tu dia baca satu buku, dia tengok dalam keratan tu, dia tengok hadis ni, dia tak tunjuk situ dah, hadis ni hadis sahih ke dia apa ke. Lalu dia tulis dalam satu nota, buh dalam poket. Nabi tanya Ustaz Abdullah Bukhari, sampai dia muka pintu tu, bagi salam apa semua, apalah, Ustaz Abdullah Bukhari ni kawan tak ada mula apa lagi pun, tak ada mula apa, tak ada sembang apa, tak ada tanya apa. Ustaz Abdullah Bukhari dah terus beritahu, itu hadis dalam itu poket adalah hadis sahih. Tu dia, itu hadis dalam hadis itu poket. Dia cakap macam tu sikitlah. Ustaz Abdullah Bukhari ni dia mamak lah kan, main taruh atas punya kan, 786 tak apalah, bukan kau dia, siapa dia
Yang penting amalan dia tu kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala tidak pernah menilai seseorang melalui paras rupa. Bukan kerana gelap, bukan kerana apa-apa. Allah Ta'ala tak terima amalan. Kalau hati dia ikhlas, maka Masya Allah, Allah terima bulat-bulat amalan dia. Dia kata itu hadis dalam itu pakai hadis sahih. Kawan ni pun balik ngayak tu je kan, tak tanya apa dah, tak tahu, punya terketak-ketak kan. Dan pernah juga seketika waktu dia nak masuk dalam masjid, orang boleh sedar, orang ramai boleh sedar kehadiran dia kan. Orang bangun memberikan satu penghormatan, ialah bukanlah dia minta untuk orang bangun dah, tapi aura, dia panggil aura. Ni aura ni bukan boleh main kan. Tuan-tuan macam ni, saya ingat masa zaman duk mengaji kecil-kecil dulu, kalau sebut aura-aura ni, dalam apa ni, komik-komik tu kan, Pedang Setiawan ke apa, ingat tak lagi dulu? Ni nostalgia lama nak teringat balik kan. Masa tu punya seronok lah baca komik tu kan, Tiger Wong ke apa kan. Dia punya hero ni kata, Allah baca tu kita macam kita duduk dalam tu, seolah macam kita duduk dalam story kita tak lagi. Mula tu khayalan je kan, komik dia punya Jepun punya ni kan. Mula dia buat, kita jadi khayal macam tu saja. Tu kata aura tu. Baik. Maka aura golongan para waliullah ni kita jangan ketepikan. Dan jangan pula jadi kita tengok kalau satu benda yang kalau orang cerita tentang golongan alim ulama yang warak, yang Allah Ta'ala angkat martabat jadi wali ni, kita kata gila lah, kita kata jangan. Allah Nabi bagi peringatan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Dalam satu hadis kursi Allah juga bagi peringatan, kita siapa-siapa yang memusuhi akan wali Allah, para wali Allah, wali-waliku ini, siapa yang memusuhi, faqad adzantuhu bil harbi. Allah Ta'ala isytihad perang atas dia. Tu dia. Adzantuhu bil harb, aku mengizinkan untuknya dengan peperangan. Allah Ta'ala isytihad perang tu. Jangan. Ittaqu firasatal mu'min. Orang beriman ni kita kena takut juga dia punya kata-kata, kerana kata-kata dia bukan terbit daripada mulut ataupun emosi, tapi dia mendahulukan hati daripada lidah dia. Lidah dia tu terletak di hati. Orang-orang yang beriman, orang yang Masya Allah, Allah angkat darjat dan martabat dia. Ni tak masuk lagi ni, kira mukadimah lagi ni. Tak tahu pergi dah ustaz ni, mukadimah angkat 8.5 dah. Bila nak masuk? Nah, kita nak kaitkan balik, jangan jadi macam golongan munafik. Baik, kemudian kita sambung dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ayat 17 hingga ayat 20 dalam surah Al-Baqarah, sambungan daripada cerita golongan orang-orang munafik. Kemudian Allah buat satu perumpamaan. Mathaluhum, firman Allah, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara, adalah seperti orang yang menyalakan api. Istawqad, yang cucuh, kan? Orang duk main mocon tu, ada tukang cucuh mocon tu, nama dia mustawqid. Tu orang yang kalau duk cucuh mocon, cucuh kedemuk kena muka. Orang hak kena muka tu dia panggil mustawqad. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil isim maf'ul. Yang kena percikan api atas muka dia panggil mustawqad. Mustawqid, orang yang menyalakan. Okey, perumpamaan golongan orang-orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulah, bila api dinyala, suasana sekeliling akan cerah, kan? Cerah terang benda. Bila dah di sekeliling mereka ni cerah elok, zahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah hilangkan akan cahaya-cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah Ta'ala tinggalkan golongan munafik ini fi dhulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, maka mereka tidak dapat lagi melihat. Tuan-tuan, ya, tengok kita terjemah satu ayat demi satu ayat tafsiran. Di antaranya kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, kata Ibnu Abbas, ayat ni memang dikhususkan untuk golongan munafik. Dah golongan munafik ni, mula-mula Allah Ta'ala bagi jalan hidayah ni, pok ni. Kemudian mereka ambil jalan hidayah tu, tapi mereka ambil dengan cara yang tak ikhlas. Dia zahirkan keislaman mereka sembunyikan kesyirikan mereka dalam hati. Itu dia. Maka Allah buat satu perumpamaan, Masya Allah, cukup cantik, tuan-tuan. Ni kalau kita mengaji bahasa Arab, kita mengaji bidang bahasa tu sendiri, bila kita baca Quran, waktu lagi terang, ataupun ibarat kita kata terang lagi bersuluh, kan? Dalam apa ni, lagi kita faham. Bila lagi kita faham, kita baca, Masya Allah. Tempat-tempat tu yang kadang-kadang kalau kita tengok untuk Syekh Arab ni, kan, bila mereka baca Quran, penghayatan, entah, sampai menangis tu isak-isak, kan? Kalau tengok Imam Mekah, kan, kalau especially bulan Ramadan, kan, khususnya bulan Ramadan, tengok lagi bukan kata bulan lain tak khusyuk baca Quran, tak, sebab mereka faham makna, tapi menambahkan kekhusyukan kerana keistimewaan bulan Ramadan tu sendiri. Baca ni Masya Allah, teriak ni tak tahu sampai tak. Kita kalau duduk belakang, kalau betul-betul ni ikuti, kadang-kadang naik lenguh ni tak tahu bila nak berhenti, kan? Tapi bagi mereka rasa kekhusyukan, sebab kita tak boleh feel. Kita tak ada syuur tu. Kenapa? Kita tidak faham. Cantik kalau boleh mengaji bahasa Arab, kita boleh faham. Itu juga merupakan satu daripada 10 wasiat Syahid Hasan Al-Banna, kan? Dia kata lazimu al-lughatal arabiyyah, kalau boleh lazimkanlah dengan bahasa Arab. Kenapa? Kerana bahasa Quran dia bahasa syurga, dan dia bahasa Nabi, dan diturunkan dalam kalangan orang Arab itu sendiri. Bukan semua orang Arab, kan, dalam kalangan orang Arab pun bukan semua yang reti dan faham bahasa Arab, tak juga. Tapi kebanyakannya faham lah, kan? Baik, cantik, Allah bagi satu perumpamaan. Perumpamaan dia macam mana? Pak ni dia dapat dah nur hidayah, dah cahaya tu dah ada dah, kan? Tiba-tiba dengan cahaya kebenaran yang Allah bagi tu, mereka pergi tolak, tak mau ambil tu, nak pergi duduk dalam gelap lagi. Ni special ni, dia ada ni hak jenis puak-puak ni, tak makan saman, kan? Hak benda kebenaran depan mata dah ni, tak mau terima. Nak pergi dengar lagi berita-berita hak tak pakai, contohlah, kan? Jangan faham tu.
kan? Tak faham pun buat faham lah, kan? Dia umpama golongan munafik itu macam tu, dah bagi dah, tiba-tiba patutnya dah dapat nur hidayah, tiba-tiba pergi cari hak gelap. Umpama macam ni, maka Allah padam terus api. Zahaballahu binurihim. Dan bila padam tu, nyala balik tak? Tak menyala dah sampai bila-bila. Oh, bahaya ni. Tak menyala dah sampai bila-bila. Kenapa tu? Allah sebut wa tarakahum fi dhulumat. Allah tinggal terus depa dengan kegelapan depa. Tu yang hangpa pilih. Hangpa duduk dalam gelap ni. Kita patut yang cahaya elok dak ada, kita patut duduk dalam cahaya. Dia tuan-tuan, kalau nak buat perhimpunan apa, jangan duduk dalam gelap. Dia cari hak duduk cahaya sikit. Depa duduk gelap ni kadang-kadang dia boleh menimbulkan syak orang ragu-ragu, betul tak? Ni duduk dalam gelap ni duduk menatang apa? Pipi suluh-suluh lah, duduk main pakau. Ada tak orang main pakau dalam cerah? Tak ada. Dia pergi cari dalam hutan belukak tu. Saya nak cerita ni, saya biasalah. Kita semua ada sisi-sisi gelap kita dulu, kan? Sebelum ni ada nakai ni mesti ada punya. Kan, kadang duk bercampur, kadang kita tak kenal ni, pergi bercampur kan. Saya ingat tuan-tuan, bisa seorang sahabat saya bawa pergi rumah, dia pergi tidur di rumah. Kawan ni dia baik lah, kawan ni baik. Lain ni dia jadi polis, inspektor lah, dia duduk belah KL. Saya kalau nak pergi KL, hello dia lah. Kita ni tang mana ada speed trap. Nak tanya hak tu je. Pandai kan, guna kawan duk ada. Dia bawa pergi jumpa kawan-kawan tapi belah juru sana tu kan. Tak ada satu kampung, saya pun tak ingat nama kampung tu, duduk tepi-tepi laut ni. Lepas tu kat laut tu pula ada pokok-pokok banyak besar ni. Oh, terlindung di situ, terlindung. Pi jumpa tengok, oh lah ada 2-3 orang kawan dia duduk main pakau. Dia mula dengan sekupang ni. Saya tengok sini dalam kepala dia, tengok sikit dia, depa ni main macam mana, yang kata jadi judi ni sampai jadi yang kata apa, kata bila depa mula dia ketagih tu, tak tahu abang nak tinggal ni. So orang yang kena ayat ketum lah, kalau orang biasa kena ayat ketum kan, nak tinggal ketagih ni bukan benda senang. Bila tengok mula depa main dengan sekupang lah. Mula saya dah fikir dalam hati, dia kata ish dah apa, tengok mula sekupang. Lepas tu saya naik 2 kupang, naik 5 kupang, naik. Masa tu zaman duk mengaji lah, tahun 90-an kan. Fikir tu dia sampai macam ni. Kita masa tu tak ada kekuatan nak tegur depan-depan kan. Macam mana Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang tengok satu kemungkaran tu, kalau dia ada kuasa, dia ada kekuatan, dia ubah dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan yang dia ada. Kalau seorang pemimpin, dengan kuasa yang dia ada kan. Tapi kita tak mampu, maka selemah-lemah iman apa? Amal lam yastati' fa biqalbi. Dia rasa tak sedap dalam hati je. Masa tu jadi tak seronok dalam hati je. Lemahnya iman ni. Wa dzalika adhaful iman, kan Nabi kata. Ya. Dia mula dengan benda-benda yang macam tu. Sebab tu dia orang yang suka kepada kegelapan. Dia tak suka duduk tempat-tempat yang cerah-cerah ataupun tempat yang terang-terang. Mana ada orang nak buat jahat, nak isap dadah, pergi duduk depan-depan balai polis kan. Lepas tu pergi isap depan, ada macam tu. Tak mampu kan. Tu cerita dah, tu dia memang gila lah, ataupun dia gelong lah. Dia dah kena dah dulu, baru dia jadi gian. Lepas tu dia tak heran. Kalau baru nak isap ni, tak ada, pergi curi-curi. Macam mula-mula belajar nak isap rokok dulu lah kan. Isap ada pengalaman ni. Tuan-tuan simpan sendirilah dalam poket rahsia, diary tu kan. Dia kata, masa mula nak belajar isap rokok dulu, macam mana cara dia, terkinja-kinja, betul tak? Minta maaf, tok guru saya kata macam buruk mayit. Tok guru saya kata, bukan saya kata, saya pinjam kata-kata dia. Serupa buruk mayit ni, saya pun tak tahu buruk mayit ni tu dia kan. Lepas tu pernah saya tanya juga, ni buruk mayit ni apa dia? Dia kata dulu adalah seorang tu nama dia Mak Derih, orang panggil dia Mak Yih. Minta maaf kalau ada nama Derih dalam surau ni, tak ada kena-mengena pun. Saja nak abang kata buruk Mak Yih tu kan, istilah buruk Mak Yih dia kata. Dia ada belah buruk, orang panggil dia Mak Yih kan. Kadang-kadang buruk dia duduk depan, kadang-kadang dia duduk buruk dia duduk belakang. Kalau time buruk dia duduk depan, orang panggil buruk Mak Yih. Kalau buruk dia duduk belakang, Mak Yih buruk. Macam-macam kan, buruk Mak Yih orang kata.
Okey, dah. Nak cerita orang-orang yang suka kepada kegelapan ni, dia termasuk dalam golongan macam munafik tadi dah. Nampak dah? Dah jalan terang dah ada, Allah Ta'ala pilih suluh elok-elok dah, dia tak mau pilih nak pergi masuk jalan gelap. Okey, Allah biar paduk tang tu, la yubsirun. La yubsirun ni Allah jawab dengan ayat yang seterusnya. Apa firman Allah? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Masya-Allah, tuan-tuan. 3 sifat yang cacat ni. Ni 3 sifat cacat. Manusia kalau ada sifat ni, OKU dulu. OKU ada banyak makna. Tuan-tuan nak terjemah kat mana? Tuan-tuan punya suka. Kalau OKU yang kita ni, dulu orang kata orang kurang upaya. Lepas tu orang terjemah sekali lagi, tukar-tukar. Mereka kata jangan orang kurang upaya, kesian kat mereka, rasa hina lah pula. Jadi orang kelainan upaya. Kelainan upaya. Dan ni tukar tu. Lepas tu ada lagi satu versi, yang tu tuan-tuan terjemah sendiri. OKU dia apa dah, makna dia kan. Tapi kalau ada satu daripada 3 sifat ni, yang ni dia jadi tak sempurna tu kalau dari segi fizikal. Tapi di sini bukan makna fizikal lagi, dia makna yang simbolik, makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ni yang kata kita kena faham tafsiran Al-Quran, dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat. Maka firman Allah summun, bila dah mereka tak mau terima kebenaran, tak mau duduk dalam cahaya, nak duduk dalam gelap gulita, apa jadi? Summun. Maka mereka jadi apa? Summun, tuli. Summun, tuli kan? Pekak, tuli, adik-beradik dia tu kan? Bukmun, bukan saja tuli, bukmun dia jadi bisu. Bisu kan? Bukmun, daripada perkataan bakama. Dan satu lagi dia jadi 3 serangkai. Umyun, dan buta. Tuli, bisu, buta. Dia kalau buta saja, kadang mulut boleh cakap, betul tak? Dia kalau buta saja, mulut boleh cakap, telinga boleh dengar. Dan kalau bisu saja, mata boleh tengok. Tapi kadang-kadang dia kait. Bisu ni dia kait sekali dengan pekak, dengan tuli. Dia tak main 3 serangkai kan? Jadi 2 je, ataupun sekurang-kurangnya 1. Tapi hak ni lagi teruk, 3 serangkai terus kan? Main terus. Buta, tuli, pekak, bisu, main sekali. Dan butanya mereka ini, tulinya mereka ini, pekak dan bisunya mereka ini tak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bila dia buta, Allah Taala tak kembalikan penglihatan yang sebenar-benar penglihatan. Dia tak nampak dah kebenaran. Tak tu jaga hidayah Allah. Bila Allah bagi pada kita, kita kena jaga betul-betul, kena pupuk supaya hidayah ni tak lari. Tidak apa guna selalu lepas kita semayang kan, di antara doa yang mustajab dan doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur, yang warid daripada hadis Nabi apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sekali-kali engkau pesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau masukkan cahaya hidayah dalam hati ni. Jangan pesong, jangan bagi hilang hidayah ni. Kalau hilang apa jadi? Jadi sempurna yang ada hari ni, yang bila dengan kuliah agamanya tidak langsung peduli, yang dengan sembahyangnya tidak langsung peduli, habis Allah tarik buat keluar hidayah tu. Masya Allah tuan-tuan, tak ubah dia seperti kera sumbang. Hidup dia tak ada guna, mati dia pun orang tak terima. Takut jadi macam tu. Ni kita nak pengingatkan untuk diri kita masing-masing lah. Baik imam saya yang sendiri yang bercakap, lagilah kan, duduk cakap saja. Kadang-kadang orang kata apa, ustaz sembang boleh lah kan. Ada ustaz buat apa ni, dia memang betul, tak semua benda yang kita cakap kita mampu buat, tapi sekurang-kurangnya kita ada satu apa ni, mujahadah, nak lawan hawa nafsu kita kan. Bukan senang Sebab tu Sayyidina Ali pernah bila ditanya kepada dia, macam mana kita nak menjadi seorang pahlawan yang hebat, Sayyidina Ali kata apa? Midanukumul awwal anfusakum.
Sebenarnya kalau seseorang yang nak jadi pahlawan yang hebat di medan peperangan, dia kena bertarung dengan hawa nafsu dia dulu. Tu dia. Maidanukumul awal. Medan peperangan kamu yang pertama, anfusakum, diri kamu sendiri. Diri kita sendiri ni. Medan peperangan yang pertama. Betul tak? Orang boleh bangkit pagi, bangun subuh, sembahyang berjamaah di masjid tiap-tiap hari, masya-Allah. Dia berjaya lawan medan dia yang pertama, iaitu hawa nafsu. Kalau kena hari hujan, mula nak main alasan. Betul tak? Mana hujan? Hujan lebat pula tu. Lagi main lah kata. Ni kata setan. Setan ni Tok Alim mesak dulu ni, kan? Sebelum dia dilaknat oleh Allah, iblis tu kan. Dia tok guru malaikat. Dia main, kan? Hujan lebat dia kata. Tak apa, hujan lebat dia tak apa. Jadi tak wajib dah pergi sembahyang. Pasal apa? Lagi takut basah lokoi. Dia fikir macam tu. Dia fikir basah lokoi tu. Okey. Dia pun tak apa, tarik balik selimut, kan? Tarik selimut. Tahun tu pun tak selesai. Tahun tu pun dia dah tak boleh, dia dah tewas dah di medan peperangan dia yang pertama. Kena tu dulu. Ni, kita nak kikih buang benda-benda yang tak elok dalam hati ni. Sebab tu salah satu daripada 3 perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, daripada hadis Nabi yang Nabi sebut thalathul muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan seseorang manusia. Maka di antaranya apa? Wahawad muttaba', hawa nafsu yang diikut-ikut. Manusia yang ikut hawa nafsu, dia tidak berjaya lagi nak menjadi seorang pejuang yang sebenar-benar berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. 3 penyakit ni demai terus. Dan apa kata Allah? La yarja'u. Mereka ni tidak akan kembali lagi kepada jalan hidayah selama-lamanya. Masya-Allah. Sayang. Tafsiran pertama, Ibnu Abbas kata puak ni adalah munafik. Golongan yang kedua, sebahagian ulama tafsir antaranya Imam Qatadah. Imam Qatadah ni dan juga salah seorang mufassirin hebat depa ni, betul dia dalam kalangan para sahabat Nabi ramai yang alim-alim ulama yang menjadi pelita yang Nabi iktiraf golongan sahabat Nabi. Nabi kata apa ni? Ashabi kan nujum. Para sahabat ni seumpama bintang. Kalaulah aku bulan purnama, kata Nabi, maka ashabi, sahabat-sahabatku ini, kan nujum, adalah seumpama bintang-bintang di sekeliling, di sekeliling bulan purnama. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Macam mana sekalipun hampa ikut para sahabat ni, ihtadaitum, pasti kamu akan dapat hidayah Allah. Maka golongan sahabat Nabi yang alim-alim ulama semua ni pun lah merupakan di antara yang cetus kepada hidayah Allah. Bukan mereka yang bagi hidayah, kan? Nabi sendiri pun tak bagi hidayah, Allah yang bagi hidayah. Tapi dia punya jalan dia tu, yang nak membuka kepada jalan hidayah tu Nabi, para waris Nabi di kalangan sahabat Nabi, kalangan tabi'in, tabi'in, para awliya, para ulama, dan sehinggalah sampai kepada kita hari ni ulama-ulama mutaakhirin yang ada, yang kita kena sanjung golongan alim ulama ni. Jangan buat main, jangan buat pasal. Baik. Jadi tidak Allah hina golongan munafik, dan kemudian Allah campakkan ke dalam mereka kegelapan selama-lamanya. Maka gelap di sini bukanlah maksud gelap seperti mana kalau kegelapan dunia yang tak ada cahaya, tak ada lampu, tak. Yang ni gelap di sini maknanya gelap hati. Kan khatamallahu ala qulubihim, kan ayat yang sebelum ni yang dah kita bincang. Allah cop terus hati puak ni. Sikit pun ruang tak boleh masuk untuk cahaya kebenaran ni, sikit pun tak boleh masuk. Tu untuk orang kafir dan juga untuk orang munafik lagilah teruk. Ada cop terus. Macam tu lah. Maka golongan ni depa jadi buta, depa jadi tuli, depa jadi bisu, terus depa tak akan kembali ke jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. La yarji'uni sampai bila? Selama-lamanya. Tu yang kita kena mengaji bahasa Arab. Maksud la sini abadan abidin. La tu maksudnya penafian yang selama-lamanya terus. Kita mau jadi macam tu ke, tuan-tuan? Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Minta lindung banyak-banyaklah dengan Allah, tuan-tuan, daripada termasuk dalam golongan yang Allah lupa terus.
kan? Pasal apa? Sebab mereka tak mau ambil peringatan Allah. Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam surah Taha, kan? Dalam ayat-ayat yang terakhir dalam surah Taha tu, Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan ni, kita ni kalau dengar ayat Allah, kita kena ambil, cuba untuk memperingati akan ayat ni. Kalau boleh lagi baik, kita cuba sampaikan pula sesama muslim, supaya dia ada satu manfaat yang berguna untuk sesama kita. Man a'rada an dhikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah Ta'ala akan menyediakan kepada dia kehidupan yang sangat menyesakkan hati dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, Allah bangkitkan dia, himpunkan dia pula golongan ini bersama dengan orang-orang yang buta, dan depa pula jadi buta, dalam keadaan depa buta. Sehingga kan golongan ni sampai tertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, macam mana kami duduk di dunia lu ni celik elok, cerah mata elok, cukup sifat sempurna, pasal apa mai akhirat kami jadi buta, ya Allah? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu celik elok. Kadzalika atatka ayatuna, kemudian Allah Taala balas terus tempelak golongan ni dengan firman Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, macam itulah wahai manusia, macam itulah wahai fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, macam itulah hang dulu duduk di dunia, bila baik ayat Allah tak pernah nak ambil peringatan, bahkan engkau lupa terus. Wa kadzalikal yawma tunsa, maka begitu juga pada hari ini engkau termasuk dalam kalangan orang-orang yang aku lupa. Dah pijau je tu dia, tuan-tuan. Allah kata macam tu. Kita duduk di dunia, kalau orang halau kita, kan, dagang 4 malau, dagang berlipat lah, kan, dagang hamba mengkuang layu, kan, berpantun terus kita. Pasal apa? Kecil hati, kan, rasa macam mana, rasa hina sangat, kalau kita ni sama-sama manusia, ada orang halau. Kata ada orang kaya lah, kita orang miskin, contoh, nak pergi minta sumbangan, nak pergi minta bantuan ke apa, tiba dia halau macam anjing kurak. Apa kita rasa? Baru sama-sama manusia, tu pun kita dah rasa tercabar, hati ni tak tergurih, saja sangatlah, kan. Ni Allah kata macam tu, kita nak kata apa? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita jangan jadi macam golongan yang macam ni. Minta lindunglah banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala daripada termasuk dalam golongan ni. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-19, au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, ataupun golongan ni dah jadi macam apa? Katalah ditimpakan ke atas mereka titisan-titisan air hujan daripada langit. Sayyibin ni maknanya air hujan. Itu kan bila kita hujan turun, kan, bila hujan turun kita disunatkan untuk membaca doa. Apa doa dah? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, ya Tuhan kami, sayyiban, air turun, air hujan yang turun ni mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kami, kan. Barulah yang hujan tu jadi manfaat betul. Pasal apa? Hujan pun kadang-kadang Allah Ta'ala kalau nak turunkan bala, boleh juga Allah Ta'ala turunkan melalui hujan, sebagaimana yang berlaku dalam dakwah Nabi Nuh, kan. Allah Ta'ala turunkan hujan yang lebat. Hujan tu bukan jadi hujan manfaat dah, hujan tu jadi hujan bala ke atas umat Nabi Nuh yang tak mau beriman dengan dia. Bayangkanlah hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi berapa kerat je yang ikut agama Nabi Nuh. Anak isteri dia pun tak mau nak ikut, kan. Maka Allah turunkan bala dengan hujan yang begitu lebat, sehingga menghasilkan bah yang begitu besar, menenggelamkan semua golongan yang kufar, golongan yang tak beriman dengan Nabi Nuh. Tu hujan. Jadi hujan ni kita nak supaya kalau hujan Allah Ta'ala turunkan menjadi nafaat, menjadi yang kata apa, berguna, faedah untuk kita. Bacalah Allahumma sayyiban nafi'an. Itu perkataan as-sayyibin tadi tu diambil daripada perkataan sayyib. Sayyib makna qatrul ma'a, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyib sini sebahagian ulama menterjemahkan sebagai ma'ul matar. Ma'ul matar maknanya air hujan.
Al-matar, bacaan pendeknya, bukan matar panjang kan. Matar panjang tu kapal airport pula kan. Al-matar maknanya air hujan yang turun daripada langit. Fihi dhulumat, tapi ayat tu yang hujan yang turun ni ada kegelapan. Bukan sekat gelap, gelita, kilat sambung menyambung kan. Fihi wa dhulumatun wa ra'dun wa barq. Tu dia golongan ni, golongan orang kafir, orang Yahudi, golongan orang munafik. Depa cukup takut dengan hujan yang begitu lebat ni. Pasal depa juga depa juga dengar kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Pendengar, tapi depa tak pernah ambil iktibar dan pengajaran. Tu kata puak munafik, puak orang kafir kan. Depa tahu macam mana hujan ni boleh mendatangkan bala. Macam itulah juga depa rasa takut gerun dengan hujan yang turun. Hujan pula dalam keadaan malam yang gelap gelita, diikuti pula dengan kilat, guruh kan. Ra'dun maknanya guruh, barqun maknanya kilat. Ni dua benda beza kan. Guruh macam mana? Bunyi tu kan, ingat tu guruh. Tu hak menyambak tu, hak itulah kilat, barqun. Orang Melayu kita kalau tengok orang tu warak sikit, dia kata warak dung wa barqun. Ada kamu jawab warak dung wa barqun. Dia ambil daripada kalimah ni lah kot kan. Au kasayibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Memanglah dia bila kita baca, kalau berhenti kat barqun tadi, wa barq, dia kena ada qalqalah situ kan. Depa ambil hal ni lah kot. Dia kata apa jangan jadi warak dung wa barqun sangat. Dua berkok, warak perkataan lain, ra'dun perkataan lain. Saja kan orang Melayu kita memang macam tu, suka nak alih-alih bahasa kan. Baik, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadhar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Jadi depa buat macam mana ni? Pak ni rupanya pengecut. Orang kafir sebenarnya pengecut. Sebab apa? Depa tak ada jiwa. Depa tak ada jiwa. Dan tengok kan, contoh golongan orang kafir yang tidak ada jiwa di Jepun kan. Kita kalau tengok ke Jepun ni, yang boleh kita ambil pengajaran yang baik daripada sifat orang Jepun apa dia? Masa pertama kan. Kalau pukul 11 kita punya ni janji dia 10.50 dia sampai. Cantik tu. Ataupun 10.58 dia boleh sampai lagi. Nak abang kata dia tepat masa kan. Tang masa kebersihan dia bersih. Dia baca baru ni dalam satu artikel kan, kata pelajar-pelajar di sekolah menengah di Jepun, lelaki dan perempuan, waktu rehat tahu depa buat apa? Kalau kita lah, budak-budak kita di sekolah kan, saya terfaham mungkin sebahagian besar daripada tuan-tuan dan cikgu kan. Majoriti saya tanya orang yang bertam properties, tanya Haji Sam kata bertam dana ni majoritinya cikgu. Okey, boleh faham lah kot, boleh tahu lah kot kan. Kita kalau di sekolah sekolah menengah, kalau sekolah Honda ialah budak-budak. Kita ambil yang sekolah menengah ni, cerdik sikit dah ni. Waktu rehat meneru pergi mana? Taubatlah pergi kantin. Betul tak? Bukan sekali budak, kita pun sama. Padahal pagi buah dah. Tengah hari pun sekali. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Cikgu-cikgu lain marah pula lagi kan. Berpusu-pusu kita pergi kantin kan. Budak-budak kita pun kan, Malaysia nak pergi makan, lapang perut ni. Budak-budak Jepun dah masuk dalam tandas. Bukan pakai bimrah sama pasal tak ada kejin, tak. Bersih tandas. Lu nak ajak disiplin. Tapi tu yang cantik, betul tak? Jepun ni. Tanyalah apa ni member kita yang selalu pergi Jepun. Kan. Tahu lah macam mana depa punya bersih ni, tak nak abang kan. Dahsyat punya. Itu apa ni, orang bukan Islam soal kebersihan di Eropah ke di mana-mana kan, depa dengan soal kebersihan ni masya-Allah very tip top lah kita kata, seolah macam cerminan Islam pula dari segi kebersihan di negara depa. Sebab tu tuan-tuan apa ni Syahid Qutub kan, Syahid Sayyid Qutub dalam kitab dia yang terkenal Ma'alim fi Tariq, kitab dia yang masyhur, di antara penulisan dia kata dia orang Mesir kan, tapi dia tidak melihat kebersihan di negara Mesir. Dia dalam perjalanan dia ke negara-negara Eropah ni, dia kata satu pengalaman yang aku boleh belajar daripada negara-negara bukan Islam ni.
Aku melihat di sana dari sudut kebersihan. Aku melihat Islam di dalam negara kafir. Aku melihat Islam di dalam negara bukan Islam. Soal kebersihan. Tapi bila aku pulang ke negaraku di Mesir, maka aku tidak lagi melihat Islam di dalam negara Islam. Soal kebersihan, sudah. Jepun, sama lah semua negara-negara yang bukan Islam ni. Oh, kebersihan mereka baik, tentu yang baik, perkara positif. Tapi negatif mereka apa dia? Mereka tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Bila berlaku masalah-masalah yang tertekan ke apa semua, jalan tak akhir apa dah? Kami gazi, betul tak? Bunuh diri, betul tak? Di Jepun, antara negara yang paling ramai rakyat dia, terutama remaja, yang bunuh diri. Tertekan ni. Semua tertekan. Mau tak tertekan. Semua pakat duk ligan persaingan yang begitu dahsyat punya kan. Sehingga menyebabkan semua tertekan. Akhirnya jalan pintas dah. Tak ada sultan, bunuh diri. Ya ramai. Sebab mereka tak ada jiwa, tidak ada roh. Kita yang ada jiwa, kita ada yang roh, kita dah diterapkan dalam diri kita roh Islam, kita jaga betul-betul roh Islam ni, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita tak terpesong, tak jadi macam golongan munafik ni. Maka apa yang berlaku ini daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan untuk kita ambil iktibar dan pengajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Kan ada beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita dah cerdik pandai ni nak ambil iktibar dan pengajaran yang berguna daripada ayat-ayat Allah. Sebab apa? Al-Quran dia datang dengan dua. Islam datang dengan dua perkara. Pertama, basyirah, bawa berita gembira, bawa berita kita sonok-sonok. Tapi bukan saja suruh sonok-sonok saja. Dalam masa yang sama, Islam juga melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita juga membawa berita nadhira, berita peringatan, supaya kita boleh ambil iktibar dan pengajaran. Jadi hadirin mukminin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca pada malam ini memberikan kepada kita iktibar dan juga pengajaran. Kita boleh ambil manfaat supaya kita kesampingkan benda-benda yang tak baik, kita jadikan sempadan, dan yang baik itu jadikan teladan. Kita ikut teladan, dan teladan tadi bukan kita tengok saja sebagai contoh, tapi kita ikut. Tu yang dikatakan teladan dan tauladan. Dua makna yang berbeza tu, walaupun bunyi kakak sama. Tak percaya tanya guru bahasa Melayu. Teladan makna lain, tauladan makna lain. Biar kita jadi contoh saja, contoh tapi kita tak ikut. Kita tengok, tengok dia tu baik semua, kita tak baik-baik saja. Kita pasal tak jadi baik macam ni. Baik, kita jadi teladan dan tauladan sama-sama. Mudah-mudahan semuanya tetap kembali juga kepada Allah Rabbul Azzatul Jalal. Jadi kita cukup setakat tu untuk malam ni. Sekali lagi saya mohon maaf kot kasak bahasa. Kalau rasa-rasa kasak tu tak tahulah kan. Rasanya lembut dah kot ni. Kasak lagi. Nak kasak lagi boleh kasak lagi. Takut lagi tinggal saya dengan mikrofonnya. Tuan-tuan lari habis. Baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada hati yang tidak pernah rasa khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan air mata kerana takutkan siksaan dan azabmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon berlindung denganmu daripada amalan yang tertolak dan daripada doa yang tidak diperkenankan olehmu. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah.